Tuan Muhammad Hasbi Muda. Ada? Ada. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah di atas titah baginda di istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15. Kecanaan yang dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terhadap isu-isu dan permasalahan rakyat serta usaha-usaha untuk mengatasinya sudah tentu ditekuni dan dihayati oleh semua ahli Dewan Negara. Sebelum saya melanjutkan perbahasan pada petang ini, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku di atas perkenan baginda dan pelantikan saya selaku ahli Dewan Negara yang baru. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pucuk pimpinan parti saya, Parti Amanah Negara, di atas kepercayaan yang diberikan ini. Saya menginsafi yang amanah yang berat ini ialah suatu taklif ataupun tanggungjawab dan bukannya tashrif dengan izin Tan Sri, bukannya penghormatan ataupun kemuliaan. Dan saya juga melihat bahawa inilah satu kepercayaan daripada... Tapi Yang Berhormat, mungkin kita tak lupa ya, kita di sini sebab orang suka kita. Betul Tan Sri. Saya juga melihat bahawa inilah satu kepercayaan daripada kerajaan kepada generasi muda untuk turut sama terlibat aktif dalam menjayakan Malaysia Madani ini, khususnya untuk menggubal dasar di peringkat Dewan yang tertinggi ini. Tan Sri Yang Dipertua, generasi yang lahir antara tahun 1901 hingga 1927 digelar sebagai, dengan izin, the greatest generation ataupun generasi unggul. Kerana mereka ialah generasi yang membesar dalam Perang Dunia Pertama di serata benua. The greatest generation ini kemudian digantikan dengan the silent generation dengan izin ataupun generasi senyap yang lahir antara tahun 28 hingga 45 yang membesar dalam era Perang Dunia Kedua. Dan dari kedua-dua generasi ini muncul ramai pencetus reformasi dan penggerak transformasi dalam pelbagai bidang. Dan mereka menjadi penyumbang kepada keagungan ketamadunan negara masing-masing. Generasi demi generasi ini bersalih ganti. Antaranya the baby boomers, generasi X, generasi Y ataupun lebih dikenali sebagai generasi millennial, dan yang terakhir disebut sebagai generasi Z. Dan pada masa ini, Tan Sri Yang Dipertua, golongan milenial ini ataupun kita boleh sebut sebagai generasi muda dan juga generasi Z ini mewakili lebih separuh penduduk dalam negara kita. Malahan jumlah kedua-dua ini adalah kelompok majoriti di kalangan pengundi dalam negara kita. Kalau tak silap saya, sekitar 59% daripada pengundi dalam pilihan raya yang lepas ialah yang berusia antara 18 hingga 40 tahun. Dan saya percaya juga kerajaan Madani pada hari ini menyedari hal ini. Dan alhamdulillah dalam dewan ini juga saya percaya bahawa bukan saya sajalah, bukan hanya saya daripada golongan muda yang diberikan amanah untuk sama-sama di sini. Berbanding dengan berbanding dengan generasi unggul ataupun dengan generasi senyap ini, yang dibekalkan dengan cabaran sebenar di zaman kanak-kanak dan belia mereka, milenial perlu bertungkus lumus
memperkaya bacaan serta memperkaya pergaulan antara generasi untuk merasai dan menyentuh penjiwaan itu. Generasi ini tidak lagi boleh bergantung kepada pengaruh, kuasa, nama hebat ataupun kenangan datuk dan nenek moyang mereka, tetapi mesti berbekalkan kepada hikmah. Pembacaan kehidupan berasaskan sejarah, penalukan pengetahuan yang mendalam, serta kebolehan menentukan masa depan dan cita-cita yang mereka kehendaki. Mereka kini ataupun kami harus melangkah sendiri, bukan sekadar memikirkan bagaimana menghadapi dan bertahan dengan cabaran masa hadapan, tetapi kami juga perlu menjadi pencorak dan juga pelakar zaman. Generasi milenial perlu segera dipersiapkan. Di samping mereka mempersiapkan diri mereka untuk memikul beban dan tanggungjawab utama negara dalam menentukan tamadun dan kelangsungan perjuangan bangsa Malaysia yang bermaruah dan bertamadun tinggi. Generasi milenial dan generasi Z di negara ini walaupun tidak lagi berdepan dengan peperangan fizikal seperti era penjajahan dahulu, tetapi peperangan pada masa ini yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar ada amat getir dan mencabar sekali. Jika dahulu kita mungkin boleh mengenali musuh dalam bentuk penjajah British atau Jepun atau komunis, Belanda atau Portugis, tetapi musuh pada hari ini mungkin dengan mudah menyelinap di kalangan kita sendiri. Tan Sri Yang di-Pertua, sengaja saya membawa kita semua melihat dari jendela generasi ke generasi ini supaya kita lebih memahami cabaran dan perbezaan antara generasi yang mungkin majoritinya di kalangan orang-orang lama yang berpengalaman dengan generasi kami, generasi muda yang cabarannya sudah tentu berbeza. Dan Alhamdulillah, Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam titah diraja telah menyentuh dengan begitu mewah sekali dan memberikan penekanan kepada generasi muda ini, khususnya dalam usaha untuk memperkasa para belia dan juga generasi muda di Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua, sebagaimana kita tahu, golongan muda, golongan belia pada hari ini berdepan dengan cabaran yang hebat, yang berbeza. Kalau kita lihat secara kasar sendiri, dalam tempoh 15 tahun, harga rumah yang golongan pertengahan beli umpamanya rumah semi-D, kalau 15 tahun yang lalu di tempat saya di Dungun, kita boleh dapat rumah semi-D ini dengan harga bawah 100,000. Ada 80,000, 90,000. Tetapi dengan spek yang sama, spesifikasi yang sama, di tempat yang tidak jauh berbeza, nilai rumah itu sudah mencecah 3 kali ganda. Dan pada masa yang sama, pendapatan ataupun gaji permulaan ataupun gaji bagi golongan belia ini, perbezaannya itu tidak begitu besar. Malahan mungkin tidak ada beza antara 15 tahun dengan sekarang ini. Dan kalau kita lihat juga ramai yang terpaksa bekerja dalam bidang yang tidak setimpal dengan kelulusan mereka. Ada yang terlibat dengan gig ekonomi yang sudah tentulah tidak memberikan jaminan kepada prospek pekerjaan yang baik kepada generasi muda. Walau bagaimanapun, saya percaya bahawa kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Malaysia Madani ini memberikan perhatian kepada generasi muda dengan beberapa dasar-dasar yang insya-Allah boleh membantu generasi muda untuk lebih baik. Di sini ada beberapa perkara juga yang ingin saya utarakan agar Dewan Negara kita pada hari ini boleh bersetuju dengan beberapa cadangan. Saya ambil contoh umpamanya, bagi belia yang berasal daripada luar bandar, yang mungkin peluang pekerjaannya agak terhad, biasanya mereka akan berpindah ke kawasan bandar. Walau bagaimanapun, kos sara hidup yang begitu ketara berbeza di kawasan bandar itu menyebabkan sebahagian daripada mereka juga tidak boleh mengadaptasi di kawasan bandar. Kalau boleh dicadangkan untuk kerajaan pada masa ini dan akan datang untuk memberikan penekanan yang berganda kepada sektor pertanian. Sebagaimana disebut oleh rakan ahli Dewan Negara tadi, dalam soalan apa tadi,
bagaimana untuk sektor agro makanan, sektor pertanian ini diremajakan supaya kelihatan lebih menarik untuk disertai oleh generasi muda. Kemudian seterusnya dalam acap kali juga kita dengar tentang isu TVET, dan alhamdulillah kita difahamkan bahawa akan ada kerjasama di kalangan syarikat-syarikat JLC seperti TNB, Sime Darby dan sebagainya supaya isu mismatch di kalangan dalam pasaran buruh ini dapat kita selesaikan. Dan saya juga menyambut baik inisiatif yang dibuat oleh kerajaan, walaupun bagi kita mungkin ianya suatu inisiatif jangka pendek ataupun inisiatif yang kecil, mungkin umpamanya program payung rahmah seperti menu rahmah mungkin menjimatkan berapa ringgit saja. Tetapi inisiatif-inisiatif sebegini yang saya lihat pun dah diperluaskan dengan jualan rahmah, kafe rahmah, package baju Melayu rahmah pun ada dan segala macam. Ini walaupun mungkin bagi kita kecil, tetapi bagi generasi muda, khususnya yang baru masuk alam pekerjaan ini, penjimatan itu besar bagi kami golongan muda. Tan Sri Yang di-Pertua, satu perkara yang saya fikir menarik yang disentuh oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku ialah soal literasi kewangan ataupun celik kewangan di kalangan orang belia. Dan kita akui bahawa kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang perlu. Tetapi kalau boleh dicadangkan kepada kementerian yang berkaitan, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pendidikan ataupun literasi kewangan ini. Sebab kita tengok kebanyakan literasi kewangan ini, dia seolah-olah diberikan kepada golongan yang dah terhantuk baru tengadah. Golongan yang dah, orang kata, dah terjebak dengan penipuan, dengan skema dan sebagainya. Mereka inilah barulah tergopoh-gapah mencari di mana boleh mereka belajar dengan AKPK dan sebagainya. Tetapi bagi saya, pendidikan ataupun literasi kewangan ini perlu dimulakan seawal di peringkat sekolah rendah lagi. Biar mereka faham. Kerana kalau kita tengok sekarang ni kes bagaimana skema orang boleh tipu dengan jumlah yang puluhan ribu, ratusan ribu, bukan pada orang-orang yang tak ada pendidikan. Di kalangan pensyarah universiti juga mereka terjebak. Di kalangan profesor juga mereka boleh tertipu. Maknanya celik kewangan di kalangan masyarakat kita ini pada masa ini masih berada pada tahap yang rendah. Yang perlu kepada modul pendidikan kewangan yang lebih menyeluruh, yang bermula daripada pendidikan sekolah. Kalau nak mula daripada tadika mungkin awal sangatlah. Tapi saya ingat di sekolah rendah itu munasabah. Mungkin selitkan dalam modul kita. Dan di peringkat sekolah menengah itu saya cadangkan ada bab khusus untuk pendidikan kewangan ini. Saya sebutkan Tuan Tan Sri Yang di-Pertua kerana literasi kewangan ini, kalau sesetengah orang ataupun antara faktor berlakunya rasuah umpamanya, antara faktornya bukan kerana pendapatan tak cukup. Rasuah ini juga berlaku, khususnya setengah penjawat awam. Kalau kita rujuk, saya sebelum bahas saya sempat rujuk ada satu perkongsian oleh seorang bekas magistrat yang terlibat dengan rasuah dan sekarang ini menjadi penceramah untuk mendidik masyarakat kita bahaya rasuah. Dia sebutkan bahawa salah satu punca rasuah ini berlaku ialah kerana buta kewangan ataupun tidak celik kewangan di kalangan masyarakat kita. Pendapatan mungkin cukup 5,000, 8,000, tetapi kegagalan menguruskan kewangan itu menyebabkan tak cukup bagi dia dan menyebabkan dia mungkin iman nipis dan sebagainya, terjebak dengan budaya rasuah dan sebagainya. Dan satu perkara yang kebimbangan yang mungkin jarang disebut di luar ialah tentang kalau kita tengok simpanan rakyat, masyarakat kita di KWSP umpamanya, didedahkan 42% pencarum di KWSP, jumlah simpanan mereka bawah 5,000. Ataupun di kalangan Bumiputera, KWSP satulah yang amanah saham Bumiputera yang kita tahu, yang ditubuhkan untuk memperbaiki keseimbangan pegangan ekuiti di kalangan Bumiputera dengan bukan Bumiputera ini. Walaupun hebat kita dengar jumlahnya besar dan sebagainya,
tetapi yang memiliki simpanan dalam ASB melebihi 500,000 hanyalah berjumlah 0.24% daripada jumlah keseluruhan penyimpan di ASB. Jadi maknanya keadaan ini bagaimana dengan lebih 90% yang simpanan mereka itu hanya sekadar simpan. Hanya sekadar buat syarat, orang lain simpan, kita pun simpan. Tetapi manfaat satu institusi yang besar ini hanya dapat diberikan kepada ataupun hanya dapat dinikmati oleh segelintir kecil, yang sangat kecil, iaitu lebih kurang 0.24%, tak sampai 1%. Dan program-program celik kewangan dan kesedaran ini perlu diketengahkan untuk mengurangkan risiko berlakunya muflis di kalangan belia khususnya. Dan ini pun kita tahu data yang cukup besar, dan saya sambut baik hasrat kerajaan kita untuk miskin tegar, menoktahkan miskin tegar. Miskin tegar ini kita perlu segera noktahkan, dan kita juga harap isu muflis belia di dalam negara kita juga ini dapat kita noktahkan. Saya sebutkan contoh KWSP dan ASB ini hanya untuk memberikan gambaran bahawa dua instrumen pelaburan dan juga tempat kita jaringan sosial kita untuk lepas bersara dan sebagainya ini, kalau kita tidak teliti ataupun kita tidak perhalusi, maka ia akan hanya memberikan satu jaringan sosial kepada segelintir kecil saja di kalangan rakyat kita. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin menggunakan peluang ini untuk membangkitkan, sebab kita dipahamkan tentang skim rumah pertamaku yang memberikan manfaat kepada ramai orang muda ini, dilaporkan akan ditamatkan bermula 1 April. Jadi saya minta daripada kementerian yang berkaitan, apa sebab skim yang begitu baik ini ditamatkan. Saya faham ada skim baru yang diwujudkan, SJKP dan sebagainya, tetapi ianya berbeza dari sudut kumpulan sasar ataupun mereka yang akan memanfaatkan itu berbeza. Tan Sri Yang di-Pertua, pada pilihan raya yang lepas, kita tahu episod pertama kali negara kita tidak ada parti ataupun coalition parti yang berjaya memperolehi majoriti mudah, simple majority, untuk membentuk kerajaan di peringkat persekutuan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah dengan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang telah mencadangkan sebuah kerajaan perpaduan dibentuk, akhirnya membawa negara kita keluar daripada kekalutan keadaan pada waktu itu. Dan bayangkan, kalau kita terpaksa melaksanakan semula pilihan raya umum, sekurang-kurangnya 1 bilion akan terbazir dengan begitu sahaja. Itu belum tentu kerajaan baru sekiranya dibuat pilihan raya itu boleh dibentuk. Dan dibangkitkan juga dalam ucapan, dalam titah tuanku beberapa kali soal perpaduan, dan ada rakan-rakan ahli Dewan Negara juga menyebut tentang isu ini. Seringkali bila kita bercakap soal perpaduan ini, kita akan hanya merujuk kepada perpaduan antara kaum, antara Melayu, Cina yang berbeza, etnik dan sebagainya. Tetapi yang tidak kurang pentingnya juga Tan Sri Yang di-Pertua ialah perpaduan di kalangan kaum tersebut. Perpaduan di kalangan orang Melayu umpamanya. Adakah kita sudah berpuas hati dengan keadaan perpaduan orang Melayu? Kalau saya di Terengganu, majoriti orang Melayu, adakah tak ada masalah perpaduan? Saya dalam kempen pilihan raya yang lepas masih hadapi bagaimana bila kita berjumpa dengan rakan-rakan yang berbeza parti, tak mahu bersalam. Tak mahu, saya, sebagai orang muda, saya membaca benda itu dalam buku, cerita-cerita tahun 80-an dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang terdekat ini, kita hadapi, maknanya perkara itu masih berlaku. Dan saya setuju dengan Yang Berhormat Senator Dr. Azhar tadi, menyebut bahawa punca masalah perpaduan kita ini ialah kerana ahli politik. Tak kiralah di sebelah kerajaan ataupun pembangkang yang gemar dan cenderung menggunakan politik kebencian untuk manfaat politik mereka yang tak seberapa. Kita sudah tentulah sebagai ahli Dewan Negara harus menunjukkan contoh supaya apa juga ucapan kita ini boleh menjadi panduan kepada Dewan di bawah sana.
Tan Sri yang dipertua, soal perpaduan ini mungkin kita juga perlu melihat bahawa penting perpaduan ini dia mesti ditunjukkan contoh oleh barisan kepimpinan. Kalau pemimpin-pemimpin negara, pemimpin negeri tidak boleh menunjukkan teladan dalam soal perpaduan ini, maka rakyat sudah tentulah tidak akan mengambil teladan yang baik daripada contoh itu. Tapi kita tengok sekarang ini ada ketua-ketua kerajaan negeri yang dilihat tak menghormati Perdana Menteri. Contoh, tidak ada kesopanan. Betul, kita parti yang berbeza. Tetapi janganlah mengecam secara terbuka, berilah tugas-tugas mengecam Perdana Menteri itu kepada cyber troopers, kepada ahli-ahli di bawah, ketua-ketua kerajaan negeri, kerana kita menjunjung semangat federalism yang perlukan kepada kerjasama yang erat di kalangan kedua-dua negeri ini. Yang terakhir, Tan Sri yang dipertua, saya nak sentuh sedikit juga tentang banjir tadi ada disebutkan tadi. Banjir ini alhamdulillah kalau ikut pemerhatian kita, pengurusan banjir ataupun bencana negara ini daripada tahun ke tahun semakin baik. Dan yang terakhir ini kerajaan memberikan bantuan tunai kepada ketua isi rumah yang terlibat. Tapi saya nak sebut juga ada di tempat saya, agihan bantuan itu sampai sekarang belum diterima. Sedangkan Perdana Menteri dah sebut beberapa hari yang lepas telah salurkan kepada 16,000 ketua isi rumah. Di tempat saya... Yang berhormat, elok kita sama-sama serukan sebab Johor pun belum dapat. Ya. Dan di Dewan ni suarakan betul-betul. Bila dah buat komitmen, dalam minggu itu juga patut wang tu turun ke bawah. Ini satu azam harus kita ingatkan kerajaan. Bersama-sama sebagai suara yang berkumandang dari Dewan Negara. Bagus. Terima kasih Tan Sri. Dalam pada tu loceng pun dah bunyi. Sikit lagi Tan Sri. Tentang banjir ni juga Tan Sri. Saya tengok kriteria yang dibuat ini, dia tengok lantai masuk air ataupun tidak. Sedangkan macam kalau beza, saya minggu lepas saya pergi ke Seri Gading. Seri Gading ni kawasan yang jarang kena banjir Tan Sri. Jadi bila jarang kena banjir, saya tengok kebanyakan rumah-rumah dia itu sama aras dengan tanah. Jadi bila datang air tinggi tumit pun rumah-rumah dah habis lantai dan sebagainya. Tapi di Terengganu Tan Sri, kebanyakan rumah-rumahnya agak tinggi. Walaupun banjir mencecas pinggang, kadang-kadang lantai, tetapi mereka ini juga sama-sama maknanya menderita, terpaksa berpindah, terpaksa apa sebagainya, tetapi mereka tak dapat bantuan. Jadi kita minta kepada kerajaan untuk melihat balik kriteria ini, jangan terlalu generalisekan. Sebab mangsa-mangsa ini walaupun lantai mereka tak kena banjir itu, tapi kerosakan di luar rumah, mungkin di kawasan dapur ataupun tandas mereka juga itu besar dan kerugian yang agak besar yang mereka terpaksa hadapi. Tan Sri yang dipertua, saya ingat itu dulu. Terima kasih Tan Sri yang dipertua, saya mohon menyokong. Alhamdulillah, terima kasih dan tahniah pada Senator Tuan Muhammad Hasbi Muda yang menggabungkan olahan teks dan tidak menggunakan teks sebanyak-banyak seperti yang lain.